Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membincangkan mengenai mesyuarat yang akan kita adakan pada bulan depan. Okey, pada hari ini saya ingin memberitahu kepada semua bahawa agenda mesyuarat kita adalah kita ingin mengetahui kesan dan cara mengatasi parti ke dalam negara kita. Mesyuarat ini akan diadakan pada 5 November 2020 iaitu pada hari Khamis. Mesyuarat ini berlangsung selama 2 jam, bermula daripada jam 10 pagi hingga 12.30 hari. Mesyuarat ini saya cadangkan akan diadakan di Dewan Citra Seri Pinang Benua. Okey, Saudari Amani, bagaimana dengan tempahan bilik mesyuarat dan tempahan makanan? Ya, Tuan Pengerusi Majlis, saya telah pun menempah bilik mesyuarat yang bertarikh 5 hari bulan 10. Untuk pengetahuan saudara Najib, makanan dan minuman juga disediakan seperti mineral dan kuih muih semasa mesyuarat berlangsung. Dan saya juga ada menempah makanan berat seperti nasi ayam dan air juga selepas mesyuarat diadakan. Okey, baik. Terima kasih Saudari Amani. Seterusnya, Natasha, selaku setiausaha bagi mesyuarat kali ini, bagaimana dengan kertas kerja dan surat panggilan mesyuarat? Anda telah buat atau macam mana? Kertas kerja saya dah siapkan dan mungkin petang ni saya akan email kepada Tuan Pengerusi untuk semakan terakhir. Kemudian surat jemputan mesyuarat pun saya dah print, dah buat. Cuma saya belum mengedarkan. Mungkin saya akan edar dalam masa 10 hari sebelum mesyuarat diadakan. Okey, baik. Terima kasih. Kepada Saudari Arifah Lahi, bagaimana dengan senarai nama ahli mesyuarat, nombor telefon dan email mereka? Anda telah dapatkan ataupun masih ada yang belum cukup ke? Saya telah siapkan senarai nama, nombor telefon dan email ahli-ahli mesyuarat supaya mereka mudah dihubungi. Saya juga telah mencetak senarai nama ahli mesyuarat untuk kegunaan keadilan. Okey, terima kasih kepada Saudari Arifah Lahi. Saudari Amani, sebelum memulakan mesyuarat, awak perlu memastikan alat mesyuarat seperti LCD, meja dan kerusi mencakupi dan jam dinding yang berfungsi supaya ahli mesyuarat dapat selesa ketika mesyuarat. Okey, itu saja setakat hari ini. Terima kasih semua kerana hadir datang ke perjumpaan hari ini. Saya harap mesyuarat nanti dapat berjalan dengan lancar. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Pada petang ini, saya selaku setiausaha dalam mesyuarat kali ini ingin membincangkan tentang isu pendatang asing tanpa izin atau lebih dikenali sebagai parti. Isu pendatang asing tanpa izin sememangnya tidak asing dalam masyarakat, khususnya di Malaysia. Pendatang asing tanpa izin merupakan golongan yang datang ke sesebuah negara tanpa kebenaran pihak berkuasa atau secara haram. Pendatang asing tanpa izin kebanyakan berasal dari negara India, Indonesia, Myanmar, Pakistan dan beberapa buah negara lagi. Melihat hari ini, isu pendatang asing tanpa izin semakin tular sejak awal pandemik COVID-19 berlaku awal Mac lalu. Ini kerana pendatang asing tanpa izin merasakan keadaan COVID di Malaysia lebih terkawal berbanding di negara asal. Malahan, kestabilan politik di Malaysia lebih aman berbanding di negara asal. Mengikut statistik Jabatan Imigresen Malaysia telah merekodkan kira-kira 1,000 parti dan tekon telah ditahan bagi tempoh 1 Mei hingga 14 Jun semasa Ops Benteng dilakukan. Pendatang asing tanpa izin yang ditahan akan menyebabkan kerajaan terpaksa mengeluarkan kos luar jangka untuk menampung kehidupan mereka semasa dalam tahanan di depoh tahanan.
Kos tampungan hidup mereka seperti makan dan minum boleh meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan ia akan merugikan kerajaan. Contohnya, seorang pendatang asing tanpa izin yang ditangkap akan mengeluarkan perbelanjaan sebanyak RM15 sehari, dan jika kita lihat sebanyak 1,000 orang pendatang asing tanpa izin yang kita tangkap, berapa kos yang patut kita tanggung dalam sehari? Ini menyebabkan peningkatan perbelanjaan kerajaan dan seterusnya akan menyebabkan ekonomi negara kita terjejas. Kelas ini menunjukkan pendatang asing tanpa izin kebal dengan undang-undang kerana mereka sering bertindak di luar kawalan seperti membocor kapal yang dinaiki mereka semata-mata untuk menceroboh perairan negara. Mereka berkelakuan seperti ini kerana terdesak untuk memasuki sempadan Malaysia secara haram. Anggota keselamatan negara seperti polis maritim telah diarahkan untuk menangkap mereka dan mahu menghantar mereka pulang ke negara asal. Tetapi oleh kerana negara kita masih memiliki sifat kemanusiaan, kita masih berlembut dengan mereka untuk membenarkan mereka tinggal di negara kita buat sementara waktu. Cara pendatang asing tanpa izin menceroboh melalui 3 cara, iaitu melalui perairan, persepadanan dan pintu utama. Melalui perairan, pendatang asing tanpa izin akan memasuki sempadan negara dengan menaiki kapal dan kemudiannya akan berhenti di pesisiran pantai. Kemudian mereka akan berenang untuk sampai ke darat, lalu memasuki sempadan negara melalui lorong-lorong tikus. Melalui sempadan, negeri-negeri seperti Kelantan, Kedah, Perlis yang bersepadan seperti sungai atau laut dengan negara jiran memudahkan pergerakan pendatang asing tanpa izin. Melalui pintu utama pula, pendatang asing tanpa izin yang datang melancong ke Malaysia, tetapi mereka tinggal kekal melebihi tempoh yang ditetapkan dalam visa. Bagi mengekan kedatangan pendatang asing tanpa izin, saya mencadangkan supaya Jabatan Imigresen perlu melonggarkan syarat kelulusan visa dan juga memperlambatkan tarikh luput visa yang sewajarnya. Bagaimana pula dengan pendapat Tuan Pengerusi? Saya bersetuju dengan cadangan daripada saudari Natasha. Pada pendapat saya, pihak imigresen boleh menambah tarikh visa yang sedia ada dengan syarat pihak imigresen meningkatkan bayaran cukai yang dikenakan terhadap majikan yang menggunakan perkhidmatan warga asing ini. Hal ini demikian kerana cukai yang dikenakan kepada majikan yang menggunakan khidmat warga asing ini merupakan pendapatan kepada negara kita. Jika kita meningkatkan visa yang sedia ada tetapi kita tidak meningkatkan cukai, ini akan merugikan kerajaan dan akan menguntungkan pihak majikan. Kita tidak mahu perkara ini berlaku secara tidak adil. Jadi, kalau kita mahu menambah visa, kita perlu meningkatkan cukai yang dikenakan kepada pihak majikan. Pada masa yang sama, peningkatan jumlah warga asing ke dalam negara kita memberi kesan sosial kepada masyarakat seperti masalah jenayah yang melibatkan warga asing ini. Hal ini demikian kerana kebanyakan warga asing yang melarikan diri ke Malaysia sebagai tempat perlindungan setelah mereka melakukan jenayah di negara mereka sendiri. Apabila golongan ini berada di Malaysia, mereka turut melakukan perkara yang sama. Contohnya yang kerap kita dengar ialah kes-kes rompakan, jenayah, pembunuhan, pengedaran dadah dan kes rogol yang sering berlaku.
Mereka ini juga mendatangkan masalah di taman-taman perumahan, terutama perumahan mewah yang sering menjadi sasaran dimasuki pencuri. Taman perumahan yang kerap dimasuki pencuri ini akan menimbulkan rasa ketakutan kepada penduduk perumahan tersebut kerana jenayah yang dilakukan oleh warga asing ini semata-mata untuk mendapatkan wang ataupun barang-barangan berharga. Pendek kata, kesan sosial parti merupakan jenayah yang membawa keburukan kepada negara kita. Memang benar, mereka datang ke negara kita untuk bekerja, mencari rezeki untuk keluarga. Tetapi, ada segelintir atau segolongan kecil parti ini, dia melakukan perkara-perkara jenayah yang melanggar undang-undang negara. Kita tidak mahu perkara ini semakin lama semakin berleluasa. Punca lain peningkatan parti ke dalam negara kita ialah taktik parti yang menjadi warga negara Malaysia. Ini termasuklah penjualan MyCard, pemalsuan MyCard dan menggunakan MyCard dengan menggunakan nama warga negara tempatan. Semuanya berpunca daripada kesilapan pihak berkuasa seperti JPN, iaitu Jabatan Pendaftaran Negara. Sebagai contoh, 2 warga Bangladesh telah menggunakan dua nama warga tempatan, iaitu Pang Chepin dan Chua Lai Fat. Akibatnya, JPN telah mengaku mereka melakukan kesilapan besar dan memohon maaf kepada pemilik asal berkaitan isu berkenaan. Selain itu, MyCard palsu juga dijual kepada parti warga Cina dan menjadi warga negara Malaysia secara tidak sah. Kebanyakan mereka ini menjadi JRO dan pelacur serta ahli sindiket macau scam. Harga MyCard palsu lebih murah dan mudah didapati daripada ejen-ejen yang tidak sah. Mereka ini sememangnya tidak bertanggungjawab kepada negara kita. Sekaligus, isu berkenaan menimbulkan keresahan rakyat tempatan kerana ianya tidak seharusnya berlaku dan jelaslah bahawa kegiatan ini telah mengkhianati negara kita. Kes seperti ini harus ditangani segera oleh pihak kerajaan dan pihak berkuasa supaya tidak semakin berleluasa berlaku di negara kita. Saya ingin mencadangkan bahawa semua pihak berkuasa wajar melibat gandakan operasi-operasi mengesan, menahan dan menghantar semula pekerja-pekerja asing tanpa izin ini ke negara asal mereka. Pelancaran operasi kerajaan seperti operasi pemutihan dan operasinya amat berkesan dalam usaha membendung limpahan pendatang asing warga asing ke dalam negara kita. Operasi-operasi seperti ini akan mengurangkan kecenderungan kemasukan pendatang asing tanpa izin ke dalam negara kita. Walau bagaimanapun, kejayaan dan keberkesanan operasi ini amat bergantung kepada kerjasama dan sokongan orang ramai dan ketegasan pihak kerajaan dan pihak berkuasa dalam membendung masalah ini. Kementerian Dalam Negeri iaitu KDN melalui Jabatan Imigresen Malaysia iaitu JIM sentiasa berusaha menangani masalah parti di dalam negara kita. Kerajaan telah mengusul cadangan kepada Indonesia, Bangladesh dan Nepal agar setuju rakyat Malaysia dipulangkan ke tiga-tiga negara tersebut dan menjadi contoh kepada negara-negara lain. Kementerian Dalam Negeri KDN melalui Jabatan Imigresen Malaysia iaitu JIM sentiasa berusaha untuk menangani masalah parti di dalam negara kita. Kerajaan telah mengusul cadangan kepada Indonesia, Bangladesh, Nepal agar setuju rakyat Malaysia ini dipulangkan kepada negara asal dan menjadi contoh kepada negara lain untuk berbuat demikian. Selain itu, melalui operasi Ops Benteng, operasi berkenaan menyasarkan pelabuhan-pelabuhan haram di sekitar Johor yang menjadi tumpuan rakyat Indonesia mencari pekerjaan di Malaysia. Kebanyakan mereka yang masuk negara ini secara haram adalah dihantar oleh tekong-tekong warga asing dan warga tempatan serta mereka ini diupah oleh ejen yang tidak sah. Melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KDN, JIM dan Polis Negara Malaysia iaitu PDRM,
kegiatan jenayah rentas sempadan dapat dielakkan dan seterusnya menjamin kesejahteraan rakyat tempatan. Di samping itu, dengan pembinaan Depot Tahanan Imigresen iaitu DTI, parti yang ditangkap akan ditempatkan di sana dan dihantar pulang ke negara asal mereka. Angkatan Tentera Malaysia iaitu ATM harus membina pos sempadan, menutup semua laluan tikus yang terdapat di negara kita dan mengawal laluan tersebut serta menjalinkan hubungan ketenteraan dengan PDRM dan Angkatan Tentera dari negara parti negara Malaysia, dari parti yang datang kepada negara Malaysia seperti Tentera Indonesia, Bangladesh, Nepal, termasuklah Tentera TNI ini Tentera Nasional Indonesia, agar masalah berkaitan parti ini dapat diatasi oleh negara kita. Jadi kita lihat sebenarnya negara Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan Indonesia. Sebab tu kalau kita lihat dapatlah mengurangkan sedikit masalah parti ini, tetapi kerajaan Malaysia harus juga menanggung kos untuk menghantar mereka ke negara asal. Antara tindakan undang-undang yang akan dihadapi oleh parti atau tekong yang melakukan jenayah penyelundupan manusia ini ialah yang pertama, mereka terikat dengan Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007. Akta ini dikenakan bagi tekong yang didakwa membawa parti secara haram ke negara kita. Yang kedua, mereka juga akan dikenakan tindakan di bawah Akta Imigresen 1967. Akta ini dikenakan kepada warga asing yang berada di Malaysia secara tidak sah. Justru, saya mencadangkan agar pihak kerajaan menguruskan parti ini secara teratur dan sistematik seperti menerima kemasukan mereka mengikut sektor yang wujud di negara ini. Bukan main lambat je. Maknanya, bukanlah kita main ambil je. Berapa ramai nak guna main ambil. Kita tak kaji je sektor apa yang diorang boleh kerja, apa semua. Okey. Sebagai contoh, pihak kerajaan membuka sektor peladangan dan pembinaan sahaja untuk parti ini. Jadi kerajaan boleh membuka kota contohnya sebanyak 100,000 orang pekerja sahaja, warga asing yang boleh masuk ke Malaysia untuk memenuhi sektor peladangan dan pembinaan. Ini dapat mengihatkan jumlah parti yang masuk ke negara kita. Saya juga berpendapat bahawa sekarang ni sudah masa kerajaan mewujudkan pusat serenity yang berfungsi sebagai tempat warga asing menjalani orientasi bagi memahami budaya, undang-undang dan apa juga sistem yang diamalkan di negara ini bagi mengatasi masalah yang sering ditimbulkan oleh golongan berkenaan. Yang kita tahulah golongan jenayah apa semua. Jadi kita nak bagi mereka ni yang kata pengetahuan sebelum mereka tinggal atau bermastautin di negara kita. Okey. Assalamualaikum. Okay, terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis iaitu Saudara Najib Rabbani yang telah menerangkan tentang isu-isu yang telah dibawa oleh pendatang asing tanpa izin ke Malaysia. Okey, setelah apa yang telah diterangkan oleh Saudari Natasha sebentar tadi, saya telah bersetuju dengan pandangan kedua-dua saudara dan serta saudari Natasha. Okey, kemasukan pendatang asing tanpa izin iaitu yang lebih sebagai parti ke Malaysia telah menimbulkan keresahan, ketidaktenteraman yang tidak tidak selamat kepada rakyat Malaysia maupun negara kita. Okay. Antara masalah yang akan wujud jika parti ini berterusan masuk ke negara kita adalah yang pertama akan membawa kepada penyebaran penyakit di negara kita. Okay, hal ini merupakan masalah yang akan dibawa oleh parti ke Malaysia. Parti-parti yang masuk ke negara ini
adalah tidak menjalani pemeriksaan terlebih dahulu seperti pemeriksaan AIDS, pemeriksaan penyakit-penyakit yang berbahaya yang akan menyebabkan rakyat Malaysia akan terkena jika mereka bergaul bebas. Keadaan ini akan menjadikan penyakit-penyakit berbahaya seperti AIDS, batuk kering, penyakit kelamin, lain-lain sukar dikesan oleh pihak berkuasa. Parti yang berpenyakit ini, mereka setelah masuk ke negara ini, mereka akan bergaul dan sudah semestinya mereka mencari pekerjaan. Situlah akan menyebabkan penyakit berbahaya ini akan merebak. Kesan yang seterusnya selain daripada penyebaran penyakit yang berbahaya oleh parti di Malaysia ini adalah hak rakyat Malaysia akan terjejas. Hal ini kerana pekerjaan-pekerjaan di Malaysia seperti dalam sektor peladangan, pembinaan banyak menggunakan pendatang asing kerana majikan berpendapat upah yang akan diberikan lebih murah berbanding untuk mengupah rakyat tempatan di negara kita. Seperti yang kita lihat, banyak pendatang asing yang bekerja, contohnya di pasar-pasar malam, banyak pendatang asing seperti Kemboja, Indonesia, Pakistan yang menjual seperti kain batik, baju-baju, permadani di tempat-tempat pasar malam. Mereka akan mengambil tempat untuk menyara hidup keluarga mereka. Hasil daripada pendapatan mereka yang mereka raih di Malaysia, mereka akan menghantar ke negara mereka untuk keluarga mereka yang kesusahan. Secara tidak langsung, ekonomi Malaysia akan terjejas kerana mereka tidak perlu membayar cukai kepada kerajaan. Seterusnya, situasi ini pasti akan menjejaskan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia kita. Tambahan pula banyak mereka di antara mereka sekarang yang telah contohnya seperti yang kita boleh lihat, banyak pembantu rumah terdiri daripada rakyat Indonesia dan Filipina. Ini kerana majikan lebih suka mengupah mereka kerana kerja mereka dan upah mereka yang rendah. Saya akan bercakap tentang langkah-langkah untuk mengatasi pendatang asing di negara kita. Okey, langkah yang pertama adalah mengadakan dasar. Okay, kerajaan juga telah melaksanakan program 6P iaitu pendaftaran, pemutihan, penguatkuasaan, pengusiran, pemantauan dan juga pengampunan. Okay, program tersebut dilaksanakan adalah tujuan mendapatkan anggaran statistik jumlah parti yang berada di Malaysia selain mengumpulkan maklumat peribadi mereka, jumlah parti yang berada di Malaysia, mereka termasuklah data biometrik parti-parti. Menerusi program 6P ini, kerajaan akan mengenal pasti keperluan jumlah pendatang asing yang diperlukan setiap sektor yang dibenarkan mengambil pekerja asing di Malaysia. Ini akan memastikan jumlah pendatang asing di negara ini dan jumlah mereka yang datang tidak berdaftar. Hal ini akan pihak-pihak tertentu akan mengambil tindakan dengan mengadakan dasar
seperti ini. Okey, langkah yang seterusnya adalah untuk membendung masalah kemasukan parti adalah dengan memantapkan hukuman. Hukuman yang sewajarnya kepada majikan yang mengambil parti sebagai pekerja mereka adalah hukuman denda dan penjara wajar dikenakan ke atas majikan dan parti itu sendiri sebagai pengajaran kepada majikan dan parti yang lain. Parti yang telah menjalani hukuman dan denda hendaklah dihantar balik ke negara masing-masing. Ini kerana negara kita tidak bertanggungjawab ke atas pendatang asing yang masuk ke negara kita jika mereka mempunyai sebarang masalah. Itu sahaja pandangan daripada saya. Saya serahkan kepada ahli panel yang seterusnya untuk membicarakan masalah mengenai parti. Terima kasih Amani. Dalam usaha atau langkah membendung kehadiran parti, pihak berkuasa wajar meningkatkan kawalan dan pengawasan di sepanjang pantai dan sempadan negara kita. Pihak polis, marine, immigration dan tentera laut hendaklah bergabung tenaga dan bertindak secara bersepadu dan bekerjasama. Pihak-pihak tersebut harus lebih jihad mengesan tempat-tempat pencerobohan untuk menyekat kemasukan pendatang asing tanpa izin. Mereka hendaklah menjalankan pemeriksaan lebih kerap di kawasan sempadan yang mudah dicerobui. Usaha seumpama ini akan menyukarkan kemasukan pendatang tanpa izin lalu mengurangkan jumlah parti di negara kita. Selain itu, semua pihak yang berkuasa wajar melipatgandakan operasi-operasi mengesan, menahan dan menghantar semula pekerja-pekerja tanpa izin ini. Pelancaran operasi kerajaan seperti operasi pemutihan dan operasinya amat berkesan dalam usaha membendung limpahan pendatang asing tanpa izin. Operasi-operasi seperti ini akan mengurangkan kecenderungan kemasukan pendatang tanpa izin ke negara kita. Kerjasama antara kerajaan Malaysia dan kerajaan negara jiran yang terbabit amat penting untuk membendung kemasukan pendatang asing tanpa izin ini. Pihak kerajaan melalui Kementerian Luar Negeri perlu menganjurkan rundingan tentang kawalan sempadan. Malahan adalah perlu untuk mewujudkan pasukan bertindak bersama bagi menjamin kawalan sempadan yang lebih efektif. Selain itu, ejen-ejen yang sah perlu dilantik untuk mengendalikan kemasukan pekerja asing secara lebih teratur dan terkawal. Keperluan dan peranaan pekerja asing dalam pembangunan ekonomi negara kita memang tidak dapat dinafikan. Namun demikian, limpahan pekerja asing terutamanya pendatang asing tanpa izin yang tidak dikawal dan berterusan sudah tentu akan memudaratkan kesejahteraan rakyat negara. Tambahan pula, saya akan ingin menyerahkan kepada MC kita iaitu saudari Natasha untuk menerangkan lebih lanjutnya. Sekian, terima kasih. Sebagai penambahan dari saya berasa dengan wujudnya sikap kerjasama antara masyarakat mampu mendatangkan kejayaan dalam usaha untuk menyekat kedatangan pendatang asing tanpa izin. Jika kita lihat pada hari ini, pihak majikan terutamanya dalam kalangan masyarakat lebih bersikap acuh tak acuh terhadap seruan kerajaan untuk menyekat pengambilan pekerja asing tanpa izin. Ini kerana mereka tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap wang kerajaan kerana mereka lebih bersikap mementingkan diri sendiri. Tambahan pula, upah yang dibayar kepada pendatang asing tanpa izin lebih murah berbanding dengan pekerja tempatan. Hal ini menyebabkan kerajaan terpaksa menggunakan kekerasan dalam memerangi sikap majikan
yang degil dan tidak mematuhi arahan. Hal ini akan memburukkan lagi keadaan. Ini kerana pihak majikan seakan menyokong kedatangan pendatang asing tanpa izin secara haram berbanding dengan secara yang sah, kerana mereka merasakan kerenah birokrasi apabila terpaksa menguruskan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengambil pekerja asing. Golongan ini seharusnya mengubah sikap demi untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Oleh itu, saya berharap dengan wujudnya sikap kerjasama antara rakyat mampu memberi komunikasi yang baik dalam usaha untuk membasmi kedatangan pendatang asing tanpa izin. Sesungguhnya keadaan pendatang asing tanpa izin adalah tanggungjawab kita untuk kita menghentikan atau membenterasnya supaya negara kita tidak terancam dari mana-mana pihak. Memandangkan ahli mesyuarat memberikan pandangan masing-masing dan nampaknya pendatang asing tanpa izin sememangnya memberi kesan dari segi politik, sosial dan ekonomi kepada negara kita. Oleh itu, kita perlulah meneliti cadangan alternatif yang terbaik untuk dihantar ke pihak berkuasa, misalnya Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, saya menyerahkan kepada Tuan Pengerusi untuk membuat keputusan yang sewajarnya. Setelah mendengar pandangan daripada semua ahli mesyuarat, saya bersetuju dengan semua cadangan yang dikemukakan oleh saudari-saudari semua. Tetapi pada pendapat saya lebih bersetuju untuk pihak berkuasa meningkatkan rondaan di kawasan perairan negara dan mengesan laluan tikus yang digunakan oleh tekong-tekong dan warga asing ini untuk menyeludup warga asing ke negara kita. Kerana apabila pihak berkuasa dapat sentiasa melakukan rondaan dan mengesan laluan tikus ini, jadinya tekong atau warga asing ini dia tidak tahu untuk memasuki Malaysia dengan cara yang haram, kerana semua jalan-jalan tikus atau sepadan negara dijaga dengan ketat oleh pihak-pihak berkuasa. Saya berharap dengan cadangan ini mampu menjadi faktor pendorong untuk mengatasi masalah parti secara berkesan, dan saya juga berharap agar negara kita akan kekal dan aman daripada pelbagai aspek untuk kesejahteraan rakyat dan negara kita. Sekian, terima kasih. Sebaik mendengar keputusan yang dibuat oleh Tuan Pengerusi, saya akan meneruskan agenda kepada minit mesyuarat yang berikutnya pada masa yang akan diberitahu kelak. Sekian, terima kasih atas sokongan dan kerjasama yang diberikan. Oleh itu, kita semua boleh bersurai.